Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Amma ba'du. Jadi berkata Imam Nawawi radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Hadis 40. Jadi kita dah sampai kepada perenggan yang ketiga daripada muqaddimah yang dinyatakan oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu anhu berkata, amma ba'du. Faqad rawayna an Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu Abi Darda radhiyallahu anhu bin Umar radhiyallahu anhuma wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in min turukin katsiratin biriwayatin mutanawwi'at anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allah ta'ala yawm al-qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Jadi daripada perenggan ketiga ni, pertama sekali Imam Nawawi radhiyallahu anhu memulakan perenggan ni dengan lafaz amma ba'du. Jadi amma ba'du ni ialah salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita nak bercakap ataupun apabila kita nak memberikan ucapan ataupun apabila seseorang tadi nak berkhutbah. Jadi lafaz amma ba'du dia merujuk kepada perbezaan antara dua gaya bahasa. Maknanya apabila kita mula-mula nak bercakap, kita mesti memulakannya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi setelah kita tadi selesai memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena pisahkan ayat puji-pujian kepada Allah, Rasul dan seumpamanya dengan isi yang nak kita sampaikan. Jadi itu ialah salah satu adab apabila kita tadi ingin bercakap, supaya kita tidak menjadikan percakapan memuji Allah Subhanahu wa taala bercampur dengan percakapan kita sesama manusia. Jadi itu adab yang paling penting, kan apabila kita nak bercakap, kita mulakan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Maksudnya kita tadi menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita tadi membuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita kata amma ba'du. Okay, setelah disempurnakan puji-pujian kepada Allah, baru kita mulakan kepada isi yang ingin kita sampaikan kepada orang yang nak mendengar. Jadi itu adalah salah satu adab apabila kita tadi ingin menulis ataupun kita tadi ingin berucap dan seumpamanya. Jadi itu faedah daripada lafaz amma ba'du. Kemudian Imam Nawawi radhiyallahu anhu berkata, faqad rawayna, sesungguhnya kami telah meriwayatkan satu hadis yang akan dibacakan kemudianlah daripada beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum. Dari lafaz rawayna tadi,
dia merujuk kepada terjemahan ni ialah maknanya daku meriwayatkan. Jadi daripada lafaz daku meriwayatkan, maksudnya dia muncul ataupun dia tadi terbit satu ilmu di dalam agama Islam yang diistilahkan sebagai ilmu riwayah. Maksudnya ilmu periwayatan. Jadi yang kita maklum dalam penggunaan, kebiasaan penggunaan ialah kita biasa gunakan periwayatan ni kepada hadis. Maksudnya periwayatan hadis Imam Bukhari, periwayatan hadis Imam Muslim dan seumpamanya. Tapi di kesempatan yang ringkas ni, kita cuba sama-sama membincangkan periwayatan tersebut daripada sudut yang lebih luas. Kan maksudnya periwayatan dia merujuk kepada apakah yang dimaksud periwayatan hadis ataupun periwayatan ilmu-ilmu di dalam agama Islam. Periwayatan ialah rekod murid dan guru. Maksudnya kita maklum, guru ialah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai contohnya menyampaikannya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan kepada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Okay, jadi kita lihat siapakah guru, siapakah murid, kan, siapakah guru, siapakah murid, kemudian direkodkan. Okay, jadi apabila kita mencatat silsilah murid guru, murid guru, murid guru, maka itu diistilahkan sebagai sanad. Jadi apakah faedah sanad di dalam agama Islam? Faedah sanad di dalam agama Islam ialah, pertama sekali, sanad tu ialah catatan antara murid dan gurunya dalam memindahkan sesuatu ilmu. Ataupun dalam istilah lain dipanggil sebagai at-talaqi. Maknanya pertemuan antara murid dan guru untuk memindahkan sesuatu ilmu. Jadi itu daripada sudut kefahaman kita. Apakah sanad, sekarang kita kata apakah sanad hadis, apakah sanad Al-Quran. Jadi apabila kita sebut saja sanad ataupun silsilah, maksudnya kita kena hadirkan dalam diri kita, sanad ialah penceritaan tentang siapakah guru dan siapakah murid. Jadi tak boleh ilmu tadi kita kata datang kepada seseorang tanpa melalui guru. Maka perkara tersebut tidak diterima. Kan, sebagaimana satu hadis ataupun tidak diterima sekiranya tiba-tiba datang kepada seseorang tanpa melalui sanadnya. Jadi pertama sekali faedah daripada sanad ataupun hubungan antara murid dan guru tadi, pertama sekali faedahnya ialah untuk menjaga nas-nas yang paling penting di dalam agama Islam. Sebagai contohnya sekarang kita ada Al-Quran. Al-Quran ialah nas yang paling utama di dalam agama Islam. Jadi sanad yang paling penting di dalam agama Islam ialah sanad Al-Quran. Maksudnya kita ada Nabi Muhammad SAW membacakan 30 juzuk kepada sahabat-sahabat baginda seperti Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Uthman membacakan 30 juzuk tersebut kepada tabi'in, kepada tabi'in, dan sampailah kepada hari ini sanad Al-Quran tadi dipindahkan daripada satu generasi kepada satu generasi. Jadi apabila kita melihat kepada sanad Al-Quran tersebut, jadi kita mengetahui setiap generasi tersebut memelihara hafazan Al-Quran tersebut, memelihara baris-baris yang nak dibaca dalam Al-Quran. Macam kita nak baca baris atas ke, nak baca baris bawah ke. Dan sanad tu juga memelihara cara sebutan Al-Quran tadi. Okay, jadi daripada sudut apakah faedah sanad kepada Al-Quran tadi, ialah dia tadi memelihara nas tersebut. Memelihara nas Al-Quran. Maksudnya sekiranya hari ini kita ada dua Quran yang berselisih. Satu membaca dengan baris atas, satu dengan baca dengan baris bawah. Maka kita akan merujuk kepada ulama-ulama ahli Al-Quran yang mempunyai sanad. Maksudnya kita akan tanya kepada mereka, bagaimanakah yang mereka terima daripada guru mereka. Kerana sanad tersebut ialah tempat rujukan. Sanad tadilah yang akan memelihara nas Al-Quran setiap zaman dan tidak akan berlaku perubahan. Dan kedua, faedah sanad tersebut ataupun nas yang nak dijaga oleh sanad tadi ialah sumber hukum Islam yang kedua, iaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi itu pertama sekali faedah. Mengapakah perlu direkodkan murid dan guru, murid dan guru? Faedahnya ialah untuk memelihara
dua nas yang paling penting. Pertama sekali ialah Al-Quran dan kedua nak memelihara hadis tersebut agar dapat dipindahkan daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain. Jadi sebagaimana dinyatakan oleh Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu anhu, dia berkata, al-isnadu minad din. Maknanya kita merekodkan siapakah guru, siapakah murid, siapakah guru, siapakah murid, bagaimanakah mereka bertemu, di mana mereka bertemu, berapa lama mereka belajar. Jadi merekodkan salah silah guru dan murid tersebut dinyatakan oleh Abdullah ibn Mubarak minad din, ialah perkara yang amat penting di dalam agama Islam. Walau lal isnad, sekiranya tiada rekod periwayatan siapa guru dan murid tadi, laqala man syaa ma syaa, nescaya siapa yang mengkedaki dia akan bercakap apa saja yang dia kendaki. Maksudnya orang akan mendustakan kepada ayat Al-Quran, mereka Al-Quran sendiri, menambah ayat sendiri, kemudian dia kata ini daripada Rasulullah SAW. Dan orang akan mendustakan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka reka hadis kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga orang akan mendustakan ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang tidak dituturkan oleh ulama Islam. Sebagai contohnya mereka kata satu ungkapan disandarkan kepada Imam Syafi'i, tapi sebenarnya Imam Syafi'i tidak menyatakan ungkapan tersebut. Dan itu yang dinyatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, al-isnad, maknanya sanad yang disusun, yang dihafal, yang dipelihara daripada satu generasi kepada satu generasi, minad din, ialah salah satu daripada tuntutan di dalam agama Islam. Dan sekiranya tiada sanad tersebut, nescaya manusia bebas untuk bercakap apa saja yang mereka kendaki. Dari itu pertama sekali, sanad dalam memelihara nas Al-Quran dan hadis. Lepas itu kedua, faedah kedua daripada sanad-sanad tersebut ialah memelihara fardu ain. Okay, sebagaimana kita dah bincangkan, hari ini kita berpegang dengan akidah Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu, dan kita berpegang dengan akidah Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu anhu. Jadi pertama sekali kita kena merujuk kepada imam tu dulu. Maksudnya Imam Abu Hasan Asy'ari dia telah diiktiraf oleh semua ulama yang berada di zaman dia bahawa dia ialah imam ahli sunnah wal jamaah. Jadi setelah kita tadi menerima penerimaan semua ulama terhadap Imam Abu Hasan Asy'ari, imam ahli sunnah wal jamaah, jadi kita kena lihat ada tak salah silah daripada kita sampai kepada Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu. Maksudnya kita belajar daripada seorang guru. Guru tersebut belajar daripada seorang guru, dan guru tersebut belajar daripada seorang guru sampailah kepada Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi dengan cara itu kita dapat memastikan akidah sifat 20 yang kita pelajari tadi datang daripada Imam Abu Hasan Asy'ari, dan Imam Abu Hasan Asy'ari meringkaskan akidah tersebut daripada Al-Quran dan hadis. Itu pertama sekali ialah memelihara akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan begitu juga faedah sanad ialah memelihara fardu ain yang kedua, iaitu ilmu fiqh. Jadi hari ini kita ada satu lagi sanad yang dipanggil sebagai sanad di dalam ilmu fiqh. Maksud kita daripada guru kan sampai kepada guru, sampai kepada Imam Ghazali, kan sampai kepada Imam Haramain, dan akhir sekali sampai kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi apabila kita dah mengakui Imam Syafi'i sebagai imam yang agung, kan diiktiraf oleh semua ulama di zamannya, maka kita perlu mempunyai salah silah daripada kita sampai kepada Imam Syafi'i, kan, untuk kita mengesahkan ilmu fiqh yang kita amalkan sekarang ialah ilmu fiqh yang datang daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan begitu juga fardu ain yang ketiga yang diistilahkan sebagai ilmu tasawuf. Ilmu tadi datang, maksudnya di dalam ilmu tasawuf dia terdapat sanad, salah silah yang sampai kepada Khulafa Ar-Rashidun. Maksudnya ada salah silah sanad daripada manusia hari ini, kan sampai kepada sahabat, kan sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, sampai kepada Nabi SAW. Dan ada juga sanad-sanad di dalam ilmu tasawuf, yang sanad di dalam amalan berzikir tadi sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi disebabkan ada sanad di dalam 3 fardu ain tadi, maka kita ketahui 3 fardu ain yang diiktikadkan, yang kita pegang, yang kita amal sehinggalah hari kiamat, kita meyakini bahawa fardu ain tersebut datang daripada Rasulullah sallallahu
indahkan kepada sahabat-sahabat baginda dan ditusun oleh ulama-ulama tabi'in dan tabi'in. Jadi kita meyakini kenapa bila kita berpegang dengan ketiga-tiga fardu ain tersebut, kita amat yakin pada hari ini inilah ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan ilmu tersebut datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya, kenapa kita yakin tadi? Sebab kita ada silsilah guru. Kan maksudnya kita ada sanad, kita ada nama guru-guru tersebut sampai kepada sahabat baginda SAW dan sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi setelah kita bincangkan silsilah sanad, catatan guru dan murid sampai kepada Rasulullah SAW dan sampai kepada Jibril Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita boleh timbulkan persoalan. Ketahuilah bahawa sanad tersebut tidak boleh direka cipta. Maksudnya tak boleh kita nak buat satu sanad daripada kita hari ini sampai kepada Rasulullah SAW dan kita reka orang di dalam tu. Jadi sebab tu sekarang ni ulama berkata mana-mana ajaran yang keluar daripada ahli sunnah wal jemaah, mana-mana fiqh yang keluar daripada 4 mazhab ataupun mana-mana aliran tasawuf yang tidak sah, mereka tidak akan mempunyai sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Kerana sebagaimana kita dah bincang tadi, sanad ialah catatan guru, siapakah guru dan siapakah murid. Murid ni pula dia akan menjadi guru, siapakah murid dia. Okay, murid ni akan menjadi guru, siapakah murid dia. Jadi kita kena maklum, ulama Islam radhiyallahu anhum, mereka mencatat semua rekod-rekod tersebut. Ini guru ni dia lahir ni di mana, anak muridnya siapa, kan, meninggalnya tahun berapa. Okey, lepas tu murid ni pula, siapakah gurunya, lahir di mana, tinggal di mana, dan siapakah anak muridnya. Jadi orang yang berada di dalam silsilah sanad tadi telah direkodkan setiap zaman yang diistilah sebagai tabaqat. Tabaqat tu maknanya tingkatan. Ulama kurun pertama, ulama kurun kedua, ulama kurun ketiga, ulama kurun keempat, ulama kurun kelima, ulama kurun keenam sampailah kepada kita hari ini. Semua rekod-rekod tersebut ditulis dengan jelas dan ditulis dengan tepat dan orang tersebut memang wujud. Dan tak boleh kita nak reka satu manusia. Contohnya kita nak reka satu manusia di kurun yang ke-6. Jadi bila kita buka sejarah ulama-ulama kurun ke-6, orang yang kita reka tadi tak ada. Kan, ataupun seseorang tadi dia nak mereka cipta sanad. Dia cipta satu orang manusia pada kurun ke-7. Jadi apabila kita dengar nama satu manusia yang disebutkan daripada kurun ke-7, apabila kita buka semua kitab-kitab sejarah yang merujuk kepada ulama pada kurun ke-7, kita tidak akan mendapati nama orang tersebut. Jadi kita dapat tahu bahawa sanad yang ada sampai kepada hari ini, sanad tadi tak boleh ditipu. Maksudnya sanad tak boleh direka cipta kerana semua orang yang berada di dalam sanad tersebut direkodkan setiap zaman. Mempunyai kitab-kitab khusus yang menceritakan setiap guru dan murid secara terperinci. Jadi sebab itulah apa saja ajaran yang bukan daripada ahli sunnah wal jemaah, kan, yang bukan daripada mazhab-mazhab yang muktabar dan bukan daripada aliran-aliran tasawuf yang muktabar, mereka semua tidak mempunyai sanad. Jadi sebab itulah sanad tadi amat dimusuhi kan oleh musuh-musuh Islam, kan. Mereka cuba menjauhkan kita daripada sanad tersebut. Mereka cuba memadam kefahaman kepentingan sanad tu daripada diri umat Islam. Dari apabila umat Islam sudah tidak mengetahui lagi sanad, maka mereka menerima apa saja yang datang kepada mereka tanpa mereka tahu dari manakah asal-usul pendapat tersebut, daripada manakah asal-usul idea tersebut, dan dikhawatiri ini bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu lagi kepentingan sanad ni, kan, sanad ataupun diistilahkan sebagai silsilah di dalam agama Islam, dia ialah merujuk kepada periwayatan hadis musalsal. Maknanya hadis musalsal ni ialah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW dengan satu sifat tertentu. Sebagai contohnya, Nabi SAW apabila sebagai contohnya hadis yang diriwayatkan pertama sekali yang didengar oleh murid, yang diistilahkan sebagai al-musalsal bil awwaliyah. Maksudnya apabila datang seorang guru, apabila dia nak mengajarkan satu hadis kepada murid, dia akan membaca hadis Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Jadi apabila murid tadi dia mendengar hadis tersebut daripada guru, maka murid akan berkata, ini ialah hadis pertama yang aku dengar daripada guru tersebut. Kemudian
guru tadi meninggal dunia, sebagai contohnya, okey, anak murid yang mewarisi hadis tadi, apabila dia nak mengajarkan hadis tersebut kepada murid ni pula, dia akan membacakan hadis tersebut sebagai hadis yang pertama kepada muridnya. Dan muridnya apabila dia mendengar, dia akan kata, inilah hadis pertama yang aku dengar daripada guru ni. Dan apabila guru kedua meninggal dunia, sebagai contohnya, apabila murid ketiga tadi, dia nak mengajarkan kepada generasi yang keempat, dia akan ajarkan hadis tersebut sebagai hadis yang pertama. Jadi murid daripada generasi yang keempat tadi akan berkata, inilah hadis pertama yang aku dengar daripada guru tersebut. Jadi itu diistilahkan sebagai hadis yang diriwayatkan dengan satu sifat tertentu, yang diistilahkan sebagai contohnya ialah hadis yang diriwayatkan dengan pertama sekali hadis yang didengar oleh murid ialah hadis Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Jadi diistilahkan sebagai Al-Musalsal Bil Awwaliyah. Hadis yang diriwayatkan dengan satu sifat khusus, iaitu hadis yang pertama didengar oleh murid. Jadi sebagaimana yang ulama bagi tahu, kepentingan sanad tersebut sampai kepada hari ini ialah mengekalkan sifat-sifat tertentu di dalam periwayatan hadis. Dan itu perbahasan khususlah di dalam ilmu hadis. Moga-moga kita dapat maklumat secara umum. Dan salah satu daripada faedah sanad tersebut sampai kepada kita hari ini ialah kita dapat keberkatan daripada ulama-ulama yang dinyatakan di dalam sanad tersebut. Apakah maksud keberkatan tadi? Maksudnya macam ni. Maknanya sekiranya kita belajar sesuatu ilmu, sebagai contohnya kita mempelajari ilmu fiqh. Jadi sekiranya kita mempunyai sanad sampai kepada Imam Syafi'i, maka kita akan mendapat keberkatan daripada semua guru-guru yang berada daripada sanad tersebut sampailah kepada Imam Syafi'i. Apakah makna keberkatan tadi? Keberkatan tadi merujuk kepada kefahaman yang tepat ataupun ilham yang datang disebabkan ada salah silah sampai kepada Imam Syafi'i. Kerana kita maklum, ulama-ulama radhiyallahu anhum, mereka menulis kitab mereka dengan ikhlas, kan, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua mereka mendoakan agar orang yang membaca kitab tersebut dibukakan hatinya, diberikan kefahaman, diberikan amalan yang betul dan seumpama. Dan apabila kita tadi contohnya mempunyai sanad sampai kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan apabila kita tadi membaca buku-buku fiqh yang ditulis oleh anak-anak murid Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka kita akan mendapat keberkatan daripada sanad tadi. Yang dimaksudkan dengan keberkatan tadi, sekiranya kita baca dengan guru kita tadi, maka kebarangkalian untuk salah faham dalam memahami teks tadi amat kurang. Peliharaan daripada salah faham itulah yang diistilahkan sebagai keberkatan daripada sudut kefahaman tadi. Dan daripada sudut yang lain ialah kemahiran. Sebagai contohnya apabila kita mempunyai sanad di dalam membaca Al-Quran, dan apabila kita baca setelah kita tadi berusaha mendapatkan sanad tersebut dan kita dah bertalaki dengan guru, kemudian kita jadikan Quran tadi sebagai amalan. Dan apabila kita amalkan Al-Quran setelah kita membacanya di hadapan guru, dan guru tadi dah mengijazahkan sanad kepada kita, kita latih baca Quran sehari demi sehari, sehari demi sehari, maka dengan keberkatan sanad tersebut, bacaan kita semakin lama akan menjadi semakin halus. Kan, bacaan kita semakin lama akan menjadi semakin tepat kerana keberkatan nur yang datang daripada sanad tersebut. Dan yang terakhir sekali, keberkatan yang paling penting di dalam sanad tadi ialah mengelakkan rasa ujub dan megah diri. Macam ni tadi, maksudnya sekiranya kita tiba-tiba pandai, kan, tiba-tiba kita pandai, maka kita nak menyandarkan kecerdikan, kefahaman, ilmu yang ada pada kita tu tak ada tempat untuk kita sandarkan. Jadi kita akan kata, akulah yang pandai, akulah yang cerdik, akulah yang berjaya, akulah yang boleh melakukan segala-galanya. Tetapi sekiranya kita ada salah silah, maknanya sekiranya apa saja ilmu yang kita dapat, apa saja amalan yang kita dapat, apa saja kefahaman yang kita dapat, apa saja kejayaan yang kita dapat, kita kata ini saya ambil daripada guru saya, dan guru tu pula mengambil daripada guru di atasnya, dan guru tadi ambil daripada guru di atasnya, sampailah kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila ada sanad tadi tu, maka kita akan terpelihara daripada menyandarkan kepujian kepada diri kita. Maksud kita akan sandarkan kepada guru kita, dan guru kita akan sandarkan kepada yang teratas sekali, dan akhir sekali kepujian tersebut akan sampai balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang kita baca setiap hari, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kepujian semuanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu faedah sanad
apabila kita mempunyai sanad di dalam hadis kan, ataupun kita mempunyai sanad dalam ilmu tasawuf, sanad di dalam ilmu fiqh kan, sanad di dalam ilmu akidah, sanad-sanad tersebut akan mengingatkan kepada kita dan akan memberikan nur kepada kita, memahamkan kepada kita bahawa ilmu tersebut semuanya datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan datang daripada Muhammad daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak adalah kita rasa tiba-tiba kita menjadi pandai, ataupun tak adalah kita tadi rasa kita boleh memahami dengan sendiri, ataupun kita tadi memuji diri kita sendiri, ataupun kita megah diri sendiri, dan akhir sekali kita tidak mengiktiraf orang lain, ataupun kita tak mengagungkan ulama-ulama yang dahulu. Itulah masalah, dan kebanyakan manusia-manusia yang ditimpa dengan rasa bangga dan megah diri ni ialah kebanyakannya manusia yang membaca buku sendiri. Kan, maksudnya dia baca buku sendiri kan, tanpa ada guru yang dia pelajari, tanpa ada guru yang dia talaki, maka kebiasaannya akan ditimpa dengan satu penyakit yang amat berbahaya, iaitu penyakit ujub. Dan apabila ditimpa dengan penyakit ujub tadi, kita akan mengeluarkan pendapat-pendapat mengikut idea kita sendiri. Sebab kita tak ada tempat yang kita nak bergantung. Kan, sekiranya kita ada bergantung dengan Imam Syafi'i, kita akan mengeluarkan pendapat yang diwarisi daripada ulama, anak-anak murid Imam Syafi'i. Kan, sekiranya kita ada salah silah sampai kepada Imam Abu Hasan Sy'ari, maka kita akan mengeluarkan pendapat yang datang daripada Imam Abu Hasan Sy'ari sendiri dan segala anak-anak muridnya. Dan dari pendapat tersebut tepat kan, kerana dia telah disusun, ditapis, dipelihara oleh golongan ulama yang ramai beratus-ratus ribu orang sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi sekiranya kita tak ada sanad tadi, kita tak ada salah silah guru saya kan, inilah guru saya dalam hadis, ini guru saya dalam fiqh, ini guru saya dalam tasawuf, dalam akhlak, maka kita akan sandarkan kesemua itu pada diri kita, dan kita yang paling ditakuti sekali, setan akan mengajarkan kepada manusia, dan setan akan membisikkan kepadanya kefahaman-kefahaman yang salah, dan dia tak boleh nak bezakan antara pemahaman yang betul tadi ataupun kepahaman yang salah, kerana dia tiada panduan dan tiada guru yang bersalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu faedah apabila Imam Nawawi di awal kitabnya dia kata faqad rawaina. Sesungguhnya aku, Imam Nawawi sendiri kata, aku sendiri meriwayatkan hadis yang akan dinyatakan tadi daripada guru dia, daripada guru-guru dia sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Jadi Imam Nawawi nak mengajarkan kepada kita supaya menyandarkan ilmu tersebut kepada silsilah guru tadi, menyandarkan segala kelebihan yang ada pada diri kita kepada silsilah guru tadi. Sebagaimana anak, dan apabila dia dah besar, kan, apabila dia dah berjaya, dia kena menyandarkan semua tersebut kepada jasa kedua ibu bapanya. Maksudnya apabila dia dah besar, kan, apabila dia dah kaya, dia melupakan kedua ibu bapanya. Kan, apabila dia rasa dah cerdik, kan, dia dah ada banyak ilmu, dia dah ada sijil, dia kata, ibu bapa aku tak pandai. Kan, ibu bapa aku tak tahu benda-benda ni. Sebab dia seorang saja yang mengaji. Jadi, itu kesilapan ataupun bahaya apabila kita tidak melihat salah silah tadi. Kan, maksudnya kita mengingkari keturunan sendiri, kan, mengingkari generasi terdahulu, kan, mengingkari ulama-ulama terdahulu, kan, sebagaimana generasi yang ada sekarang. Sekiranya dia mengingkari tasawuf, ataupun sekiranya dia mengingkari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sekiranya dia mengatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sifat 20 tadi bid'ah ataupun tiada dalam agama Islam, dikhawatiri dia sebenarnya menyesatkan nenek moyangnya sendiri. Kerana yang berada di atas kita tadi, nenek moyang kita di atas, itulah akidah mereka, kan, itulah akidah yang mereka pegang. Jadi apabila kita tidak memahami salah silah tersebut dan tidak mendalami perkara tersebut dengan tepat, dikhawatiri kita tadi menyesatkan salah silah kita sendiri, kan, menyesatkan nasab kita sendiri, dan itu bahaya kan apabila tidak mempunyai sanad, kan, apabila kita tak mengetahui asal usul. Dan kita bincang tadi nasab ni, apabila kita bincangkan sanad ni ataupun nasab ni, dia dulu satu sanad jasad kita, kan, maksudnya seseorang tadi bin kan, sampai kepada keturunan dia tertentu. Dan satu lagi kita tengah bincang ni ialah nasab dari segi ilmu, kan, maksudnya nasab ilmu kita ialah sampai kepada Imam Syafi'i dari segi fiqh, nasab ilmu kita daripada segi akidah sampai kepada Imam Abu Hasan Sy'ari, kan, nasab kita daripada segi ilmu tasawuf sampai kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhum. Jadi itu faedah yang kita boleh dapat daripada awal perenggan ketiga yang dinyatakan oleh Imam Nawawi, kepentingan mengetahui salah silah kita, sama ada salah silah jasad, kan, bapa, datuk, moyang dan seumpamanya, supaya kita mengenali mereka, kan, menghargai jasa mereka, kan, menghormati mereka, berbuat baik kepada mereka, menghadiahkan Fatihah kepada mereka. Dan satu lagi kita kena mengetahui
salasilah ataupun nasab daripada sudut ilmu kita sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita pada hari ini dengan keberkatan ulama-ulama Islam, kan, dengan keberkatan imam-imam yang agung tersebut dan dengan keberkatan sanad mereka yang sampai kepada hari ini, maka menyebabkan umat Islam terpelihara. Kan, maksudnya kita hari ini yang boleh lahir, kan, dengan tiba-tiba lahir dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebabkan guru dan murid tadi berkekalan. Guru dan murid mengajar, guru dan murid mendengar, belajar berkekalan sampai kepada hari ini, maka kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak sepatutnya kita mengingkari, tak sepatutnya kita tidak mengetahui nasab kita sendiri daripada segi ilmu. Maka berusahalah kan kita mencari sanad-sanad tersebut agar kita mendapat keberkatan nur yang datang daripada sanad tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seketakat itu sajalah dulu perbahasan kita daripada lafaz Imam Nawawi faqad rawaina. Moga-moga kita mendapat kemanfaatan daripada lafaz tersebut dan kita diberkati pada hari Jumaat ni. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.